hari ketiga, keempat adik-adik pergi ke sekolah. Macam mana ragam adik-adik kita ke sekolah tu, ragam ibu bapa pula macam mana. So mungkin pertama kali hantar anak ke sekolah, pertama kali berjauhan, walaupun sekolah dekat je tapi sedih pula. Tapi itulah biasanya kan bila hantar anak buat pertama kali ke sekolah, ada macam-macam lah ceritanya ya. Ya, dan mungkin sekarang ni ada antara anda ibu-ibu di rumah tengah masak tengah hari untuk anak-anak, sambil-sambil tu menontonlah WHI mungkin di Facebook WHI. Okey, baik. Kami nak mulakan siaran hari ini dengan perkongsian kisah menarik di mana seorang peguam telah mengambil mungkin boleh dikatakan risiko untuk bertukar kerjanya. Pernah menjadi seorang peguam selama 5 tahun. Jarir, nama penuhnya adalah Jarir Jafni Harun, 37 tahun, telah membuka bisnes menjual Yong Tau Foo. Katanya pada waktu awal bila nak berhenti kerja sebagai seorang peguam agak mencabar kerana beliau sangat-sangat meminati kerjaya sebagai seorang peguam. Tapi dalam masa yang sama beliau nak tercari-cari apa sebenarnya yang membuatkan beliau gembira. Ya, betul. Lepas tu mulalah beralih ke dunia perniagaan dan membuka sebuah butik. Dan butik yang dibuka selama 9 tahun itu terpaksa ditutup disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ditutup pada awal tahun lalu, tahun 2021. Betul. Dan dengan usaha yang berterusan bersama dengan doa daripada kedua-dua ibu bapanya, Jarir telah meneruskan bisnes ni dan kini telah membuka cawangan restoran Yong Tau Foo yang ketiganya di Bangi. Tapi kan Hawa, saya tertarik apabila Jarir berkongsi yang dia tercari-cari apa yang sebenarnya membuatkannya gembira. Dan saya rasa ini antara salah satu aspek yang perlu ibu bapa juga berikan orang kata perhatianlah. Kadang-kadang kita paksa anak-anak untuk membuat sesuatu yang kita suka. Lama-kelamaan kita juga perlu mengambil tahu apa yang mereka sebenarnya suka. Okeylah, sebagai contoh, ibu bapa ni nak anak dia jadi atlet bola sepak. Lepas tu hantarlah anak ke kelas bola sepak, training dan sebagainya. Tengok-tengok anak tu tak minat. Tak apa, ikut minat anak-anak itu supaya mana tahu minat tu suatu hari nanti akan menjadi sumber pendapatan. Tahu kan? Betul tu. Dan bercakap mengenai anak-anak kecil ni, apa kata kita lihat apa antara gelagat mereka yang sudah pun mula bersekolah. Jom kita saksikan kompilasi TikTok ini. Terluka tapi tak berdarah. Ajarkan aku cara untuk melupakanmu. Bila membencimu tak pernah cukup untuk hilangkan kamu. Ajarkan aku. Nak buat sikit kan, so banyaklah kan. Baik buat tak? Squat doktor. Banyak. Adik kau tu. Kasut Old pula. man Kasut bawa nak kasut kasut kulit. Mana apa? Sol. Gentle Tangan old people. Ya, tu pada hitam dah. Tak putih dah. Tapi dia rasa macam 10 jam duduk dalam kereta. Excited Tengok Secular Thomas Sign. dapat cuma 2 My school. Ajak Tangkap Gambar Kat Pada Secular. Old people Dalapar. Itu dia antara rutin harian baru kepada yang baru pertama kali nak ke sekolah. Dan kalau kita tengok tadi Sugi, bukan saja ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah, atuk nenek yang hantar cucu ke sekolah pun ada juga. Sweetnya. Awak pernah datuk ataupun nenek awak hantar awak ke sekolah? Tak. Saya pernah, jadi teringatlah nostalgic sikit bila melihat video-video tu. Lepas sekolah pun balik rumah nenek. Cucu kesayangan. Kalau saya cakap kesayangan nanti marah pula sepupu yang lain. Betul. Okey, baik, apa pun kita ke tajuk kita pada hari ini seperti yang kami dah kongsikan di awal tadi sikit berkaitan dengan fit
fitnah. Bahana fitnah. Hari ini kan Hawa, dalam dunia media sosial ni, segala-galanya disebarkan dengan begitu cepat dan itulah masalahnya kadang-kadang sebab kita tak semak dahulu adakah benda itu sahih, adakah ia sesuatu yang perlu kita sebarkan. Betul, sebab kadang-kadang fitnah ni kita tersebar tanpa sengaja. Betul. Contohlah, kita dapat WhatsApp, kita dapat video ataupun gambar yang menyatakan itu dan ini. Kita cepat saja tanpa periksa terlebih dahulu, kita forward kepada rakan-rakan yang lain. Tengok berita itu berita palsu. Betul. Tapi benda ini jadi parah kerana dia mengaibkan orang lain juga. Betul. Hina yang dialami oleh seseorang itu, mungkin keluarga mereka juga terpaksa menanggung efek daripada kesan tu. Daripada kesan, kesan daripada apa yang berlaku. Ada yang mungkin juga kehilangan pekerjaan. Kita tidak tahu yang kehilangan kawan-kawan. Mungkin anak-anak di rumah disebabkan fitnah yang dilontarkan terhadap ibu ataupun ayah. Mereka terpaksa menanggung kesan psikologinya. Ya, betul. Sebab kita kena ingat kerana benda yang ada di internet ni akan ada selama-lamanya. Dah buang satu, ada lagi yang lain. Okey, sebelum kita kupas ataupun bincangkan lagi mengenai bahana fitnah ini, jom kita saksikan perkongsian daripada Fetri Yahya di Ilham Sanubari. Ilham Sanubari bersama Fetri Yahya untuk Wanita hari ini. Nak bicara tentang isu fitnah ya. Fitnah ni umpama angin malam yang sangat sejuk, membunuh banyak pihak. Sebab itu fitnah ni pembunuhan dan tempoh yang panjang. Seperti satu contoh yang mudah, kalau ada air kosong, kita masukkan dalam tu mungkin tepung ke, madu ke, apa saja. Kemudian cuba buang balik madu dan tepung berkenaan. Dapat tak bersihkan air yang kosong tu? Susah ya. Sebab itulah fitnah itu bahaya. Umpama air kosong tadi. Sekalipun kita dah bersihkan nama, dah buat sidang media, dah buat apa saja, masih ada orang yang tak percaya. Sebab ada yang termakan dengan fitnah itu. Sekalipun kita dah macam perjelaskan dengan dah menang di mahkamah pun, orang tetap takkan percaya. Sebab ada yang mungkin tak dapat maklumat, ada yang menolak dakwaan kita. Sebab itu fitnah ini sangat-sangat bahaya dan membunuh orang dalam tempoh yang panjang. Renungkan Ilham Sanubari untuk Wanita hari ini. Telefilm, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Itu dia perkongsian daripada Fetri Yahya dalam segmen Ilham Sanubari. Anda boleh dengarkan Fetri Yahya di Bulletin FM setiap malam dari hari Isnin sampailah hari Jumaat. Dan selain daripada itu, anda juga boleh pilih lagu kegemaran anda bersama Haiza di Santai Siang serta dengarkan lagu-lagu terbaik di segmen terbaru di Bulletin FM iaitu Retro Show setiap Sabtu 5 petang hingga 7 malam. Serta pada Ahad jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, stream Bulletin FM di bulletinfm.audio untuk info terkini dan muzik sepanjang zaman. Okey, selepas ini kita nak bincangkan tentang bahana fitnah, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana.